Okey, Assalamualaikum semua. Selamat berpuasa. Harap tak ada yang join game plastik hitam sepanjang 9 hari kita puasa ni. Okey, aku nak review sikit pasal belang aku ni, mungkin final review aku. Aku akan cover semualah. Penggunaan minyak, top speed, handling apa semua. Aku cover untuk kali yang terakhir untuk korang. Dan aku rasa dah tak ada apa aku nak cerita. So boleh tutup buku lah. Korang boleh nilaikan sendiri dan buat pilihan yang bijak lah, sama ada nak ambil rider ataupun kapcai lain. Tak ada masalah tu, tu duit korang, keselesaan korang, ikut korang lah. Ok, cuma aku nak ingatkan korang check skru brake belakang. Skru brake ni, sebab aku punya dah tercabut hari tu. Aku hala ke sana tercabut pula, mujur dekat dengan kedai, so just tukar je skru lain. Kalau tidak kau pijak brake dia loose lah, tak boleh brake, tak boleh tekan brake pun. Okey, lain-lain tak ada masalah, skru lain semua okey, kedai dah check semua okey, cuma satu skru tu je yang dia orang tak ketat kan. Okey, untuk perjalanan yang sejauh 800 km tu aku buat non-stop, aku hanya berhenti isi minyak je. Okey. Masa nak gerak tu aku dah tukar minyak hitam, aku pakai Putolin 100% sintetik. Aku mixkan dua jenis viscosity, 10W40 dengan 10W50. Okey, 10W40 tu botol warna biru, minyak dia warna biru, Nanotech. And then 10W50 tu minyak dia warna kuning, dia ada mix dengan ester sekali. Okey, untuk 10W40 aku habiskan 1 liter, and then balance 400ml aku gunakan yang 10W50 ya. Tujuan aku mix ni sebab perjalanan aku jauh, waktu panas, siang panas terik. So aku nak protect enjin lebih lah, so aku mix sikit yang minyak yang lebih likat supaya kelikatan dia bertambah, untuk lebih perlindungan pada enjin. Dan bagi aku enjin baru ni kau tak perlulah pakai overall 1.3 liter 10W50. Kau just perlu mixkan cukup lah, sebab itu pun dah cukup bagus lah, sebab parts baru dia tak macam motor yang dah jalan 50-60 ribu kilometer. Kau just perlu tambah sikit je kelikatan untuk bagi lebih perlindungan lah pada enjin kau. Okey, lepas tu top speed lah, kita pergi top speed dulu. Untuk top speed aku dapat badan tegak aku dapat 140 km sejam, RPM lebih kurang 10,000 RPM. Okay. Dan ideal speed untuk berat badan aku 85 kg tambah dengan box belakang, aku bagi dalam 8 kg, so dekat-dekat 100 kg berat muatan. Ideal speed yang rider boleh bawa ialah 136 km sejam. Sekali-sekala dapat 145, sekali-sekala dapat 13. Depend lah, sebab atas highway kan, dengan angin kuat, dengan jalan berbukit apa semua kan, so kau tak akan dapat maintain satu kelajuan saja. Dia akan berubah-ubah. Okay. Dia tak sama macam kau racing. Racing tu jalan kau akan cari jalan yang rata, dengan cucuk angin kawan-kawan lagi, dengan kau tarik RPM tinggi. Macam ni pun kau boleh tarik RPM tinggi untuk long distance, cumanya bila kau jumpa bukit dia akan turun balik, so letih lah. Every time kau nak tarik tu, lepas tu dia akan turun. Tiap kali jumpa bukit dia akan turun balik. So yang aku cakap ideal dia dalam 10,000 RPM lah. So total muatan berat yang rider bawa ialah 95 kg dengan saiz poket original kilang. Itulah kelajuan yang mampu dicapai. Keadaan enjin sangat smooth. Aku boleh compare kan, sebab aku dah pakai macam-macam. Aku dah pakai RS, RSX, Waisuku, Lagenda, LC. Aku boleh compare kan dia punya smooth tu macam RS. Bahkan yang ini one step further, lebih smooth sikit daripada RS. Cuma RS ni yang aku dapat tu memang senyap. RSX aku dapat agak gegar sikit, agak bising sikit enjin dia. Waisuku pun bising. LC senyap. LC memang mungkin sebab karburetor, aku tak pastilah. Mungkin FI ni jadi salah satu punca. Enjin agak bising sikit, tu aku tak pasti. Cumanya benda ni nasib-nasib lah. Macam RS dan RSX tu enjin sama je. Tapi kenapa satu senyap, satu bising, benda mechanical kan.
buatan manusia, so tak ada yang sempurna. Jadi mungkin ada yang dapat senyap, ada yang dapat bising. Macam rider ni pun mungkin ada yang dapat bising kan, mungkin ada yang dapat gegar, vibration apa semua. Yang macam aku punya tak ada. Riding position pun sedap sebab mungkin aku dah biasa konvoi, aku dah biasa jalan jauh. Jadi orang kata dah kematu lah buntut tu kan. Okay, aku duduk, aku boleh ubah-ubah sitting position aku sebab aku solo ride. Dari depan ke belakang, kaki aku boleh ubah, pijak depan, pijak belakang, ikut keselesaan lah. Agak-agak penat sikit aku ubah lah kan. Okay, handling, dia punya handle tak ada vibrate, boleh dikatakan tiada vibration langsung. Sangat smooth dan tangan kau tak kebas Jadi bila untuk kau pilih rider ni sebagai long distance, untuk kenderaan kau bawa perjalanan jauh, memang tak ada masalah, memang okey sangat. Apa pun benda ni bergantung pada badan, bergantung pada individu lah. Kita semua tak sama, ada yang tahan, ada yang tak tahan, ada badan cepat lengur, ada botol cepat sakit. Itu semua depends pada korang lah. Korang kena try, rasakan sendiri mana yang korang selesa. Tapi kalau bagi aku lah, yang paling selesa LC V2 dan ke atas tu, sebab seat dia lebar, seat dia lembut, span dia lembut. Span dia sama je macam rider ni, aku rasa sama-sama lembut. Cumanya LC tu dia lebar, jadi lebih selesa. Bab keselesaan memang LC lah. Cuma kau nak bawa highway ni, menung sikit lah kalau standard kau kena buat macam-macam. Okey, habis bab top speed. Apa lagi aku nak cover, handling semua okey. Disebabkan ada box belakang ni, aku rasa dia agak membuai sikit. Certain situation tu, contoh kau lalu dengan kelajuan 1.4 tu dan kau lalu kawasan yang agak tak rata, dia ada extra buai yang datang daripada body kau lah. Mungkin sebab ni lah, sebab box Biasalah kalau kau tambah box ni, dia memang akan ganggu sikit ergonomik jentera. Tapi tak ada isu besar pun, dia just minor punya membuai itulah, tak adalah teruk kan sampai kau nak jatuh apa, tak ada. Okay, tayar bagi aku, tayar ni sebab aku tak main corner pun, tayar ni okey lah untuk kau main touring, untuk jalan jauh. Tayar dia getah dia keras. Aku dah jalan 800 km pergi dan balik, kau tengok getah dia pun elok macam baru keluar kilang. Tapi untuk jalan hujan aku tak recommend sangat lah, dia agak licin sikit. So kalau aku pakai dululah, nanti baru aku tukar. Nak try Diablo Rosso Okey, bab speed tadi macam aku cakap 1.4 aku dapat, dan average atas highway tu boleh 135 lah, campur dengan angin yang kuat. Lepas tu keadaan jalan tak rata, turun naik bukit, so kelajuan yang kau dapat 135 lah, kebanyakan masa. Satunya sebab RPM tu 10, aku rasa pasal sprocket ni aku kena ubah ratio ni, sebab ratio dia mungkin aku kena tambahkan 2 mata belakang, kurangkan 1 mata depan. Sebab berat badan, berat muatan 95 kilo kan. Untuk yang rider berat 50 kilo, aku rasa tak ada masalah. Memang sprocket ni sedap dah. Sebab tengok dalam Facebook, dalam YouTube yang diorang test, boleh dapat sampai 13,000 RPM. Tu mungkin rider tu ringan. Lagipun ada cucuk angin apa semua kan. Macam ride solo ni tak sama. Ride solo tak sama macam kau berlumba. Kau boleh tarik sampai 13,000 RPM, lepas tu jumpa bukit, turun balik kan. So nak kena turun gear balik, tarik balik, dia tak praktikal lah. Untuk long distance ni memang biasanya kau pulas saja. Gear 6 tu kau pulas sajalah. Melainkan dia dah turun, drop speed tu, drop sampai 100 km sejam, bukit tu tinggi sangat, baru kau akan change gear. Kalau tidak, kau akan pakai aja gear 6 ni. Okey, lepas tu yang bagusnya enjin yang keluar kilang dah memang standard big bore ni, piston besar. Minyak hitam kau tak kering. Macam ni minyak hitam, kalau kau tengok aku tunjuk tadi, macam mana aku isi sebelum pergi, macam tu lah dia.
tak kurang langsung ni terlebih sikit aku isi. Dia langsung tak berkurang. Compare dengan macam sebelum ni aku pakai LC, aku modify, aku masuk blok 63, pergi Melaka, pergi balik dah kurang 300 ml. So kena top up Kalau yang tak perasan tu habis tu yang buat jam motor. So kebaikan engine yang keluar kilang standard ni, big bore dia itulah. Kawalan suhu dia semua engineer dah set up yang terbaik kan. Jadi lebih safety untuk kau buat long distance. Pencahayaan lampu sangat-sangat terang. Aku dah bagi review pasal cahaya lampu dia. Jadi malam aku dekat highway Senai Desaru tu memang gelap tak ada lampu jalan. Lampu dia memang aku kagum, terang. Saing-saing lampu kereta. Dia punya terang. Steady je. Segala lubang-lubang kau boleh nampak. Kalau Pontianak melintas pun sakit mata Pontianak tu lah. Silau lampu rider ni. Okey, penggunaan minyak. Seterusnya kita pergi ke penggunaan minyak. Aku sentiasa bawa, sebab dah sedia maklum tangki dia kecil 4 liter. Jadi aku standby extra box, extra botol sebesar 4 liter. Aku guna minyak hitam, botol minyak hitam kereta tu. Aku isi petrol penuh-penuh sampai penutup, lebih kurang 4.8 liter dapat. So aku pun try rider ni. Untuk speed kelajuan, kalau kau bawa 12, 13 tu kau boleh lah dapat 140 km. RPM kira macam komentar RPM 9 kan, kau boleh dapat 140 km. Tapi kalau kau full throttle sepanjang jalan, tak kira lah jalan tu membukit ke, angin kuat ke kan, kau maintain je full throttle. Motor tak boleh pergi tak boleh belah dah, naik bukit dia berat kan. Tapi kau pula maintain full throttle sepanjang jalan sampai minyak kering. Yang kau akan dapat ialah 100 km sahaja. Sampai minyak kering. Aku try, aku isi full sampai penutup. Dan aku pula sampai minyak habis, sampai kering. Perjalanan dia jarak dia sejauh 100 km sahaja. Okey, dan bila aku top up, ini perkara pelik berlaku. Bila aku top up, aku dapat top up sehingga 4.6 liter. Aku pelik. Kan orang semua cakap 4 liter kan, kilang cakap 4 liter je saiz tangki dia kan. Ini aku dapat 4.6 liter sebab bila aku tuang daripada tangki ekstra tu dan aku top up balik tangki ekstra tu, aku top up sebanyak 4.6 liter. Mungkin sebab 4 liter tu kiraan dia ngam-ngam, dia tak sampai penutup. Kita ni isi sampai ke penutup kan. Jadi dia ada ekstra situ tu yang dia jadi sampai 4.6 liter. Okay, so basically untuk 4.6 liter, 1 liter jarak dia ialah 22 km. Kalau kita ambil 4 liter, jarak dia 25 km per liter. So kau just ingat dalam kepala je lah. Kalau kau atas highway 100 km je dia boleh pergi, kira full throttle lah. Kiranya dalam 80 km tu mata kau dah kena melilau cari minyak, cari petrol pump lah. Okay, nak senang bawa je botol ekstra. Apa-apa hal senang. Okey, keadaan enjin yang smooth tu, macam aku cakap tadi, aku boleh comparekan dengan RS. Memang smooth. Dan kualiti enjin Suzuki ni, macam aku pakai Wasuku sebelum ni, belum habis pantang lagi mangkuk kelas dah bunyi. Aku pun pelik, bawa biasa-biasa je tapi mangkuk kelas bunyi. Macam rider ni, korang dengar sendiri enjin dia. Okay, sebelum aku ke Johor, mileage aku 800 km. Sekarang dah 1006. So pergi balik ada dalam lebih kurang 800 km. Okay, ni bunyi enjin dia sebelum dan selepas. Sebelum aku pergi ride dan selepas aku pergi ride. Sebelum aku pergi ride tu kau boleh tengok dekat review aku sebelum ni. Okay, ni bunyi enjin. Senyap macam baru lagi, macam baru keluar kilang.
Walaupun aku dah lenjan sepanjang highway tu. Mangkuk lah tak ada bunyi tak ada sama je macam keluar kilang. So kualiti dia tip top lah Itu yang hanya orang yang pernah pakai Suzuki je yang tahu. Sebab tu dia masih mencari Suzuki kualiti dia yang kita nak. Tapi bukanlah kata Suzuki ni tak rosak, rosak juga kan. Ada je barang-barang dia rosak. Cuma itulah dia punya kualiti tu. Dia tak vibrate, dia top speed sedap, enjin kau tak meraung, harga rendah compare dengan Waisuku berapa jauh beza. Kau menang membeli, menang memakai Lepas tu minyak hitam dia 1.3 liter. Mungkin setengah orang tak suka. Bagi aku suka. Minyak hitam lebih aku okey je kan. Sebab aku tahu dia akan bagi lebih perlindungan pada enjin. Dan lagipun kena ingat Suzuki dah tambahkan radiator. Sebelum ni dia hanya pakai oil cooler je untuk belang. Sekarang dia pakai water coolant. Okay. So sebab tu ditambahkan kapasiti minyak hitam tu. Okay, braking semakin baik. Macam aku pernah cakap hari tu, brake dia tak makan tak berapa makan sebab dis masih baru. So lepas dah 800,000 km ni, brake dia mantap sedap, tak ada apa masalah. Side mirror dia aku suka. Side mirror dia luas, kau nampak belakang clear. Cumanya walaupun handle dia tak ada vibrate, tapi bila kau layan top speed tu, side mirror ni tak clear sangat lah pandangan dia belakangan. Tapi tak ada vibrate pun, tapi dia tak clear, tak tahu apa hal Lepas tu minyak rantai sentiasa bawa lah untuk perjalanan jauh. Memang aku setiap 300-400 kilo aku tembak minyak sikit kan. Lain semua aku tak ada usik apa. Signal pun aku biar standard, aku suka je capang-capang macam ni, biarlah, malas nak usik-usik. Box patut pasang. Bakul pun aku tengok dah ada orang yang modi dah boleh pasang bakul. So harga pun aku tengok dah ada yang kedai tekan sampai 10,000, 11,000. So kalau nak beli cepat motor ni, aku recommend untuk perjalanan jauh dan dekat, tak ada masalah. Cuma kalau korang tak ada second bike, macam aku ada second bike, aku ada big bike, so aku tak kisah sangat untuk perjalanan jauh, aku boleh pakai big bike. Okay, ni saja-saja aku nak, kalau nak tukar angin aku bawa lah Kapcai ni, aku bawa lah Rider ni. Okay. So yang pentingnya ada box lah, so kau boleh bawa extra botol. Okay. Riding tu aku dah cover kot pasal riding position tadi semua kan. So rasa tu je lah. Okay, itu je lah kot review aku bersama rider ni. Dah habis semua, aku dah cover dah kot. Dah tak ada dah review lepas ni. Cuma top speed lah, macam aku nak share sikit sebagai perbandingan. Aku punya Waisuku dulu aku dapat tegak badan tegak 125 km sejam. Badan tunduk aku boleh dapat dalam 13. RS aku boleh dapat sampai cut off 145, tak silap aku. 145 dia punya cut off. Yang ni aku ada try tunduk, aku boleh dapat sampai 155 km sejam. Itu pun RPM baru 10,500 kata silap aku, ke 11,000 lah, tak ingat. Okay. Dan yang penting kau tahu sini ada extra 3,000 RPM lagi untuk kau muntahkan. Kau boleh guna cara masing-masing lah. Mungkin tukar sprocket yang bersesuaian, tukar air filter, tukar plug ke kan. Cabut box ke, box ni pun salah satu punca juga kan. Tapi macam aku atas highway dapat 1.4 tu dah okey dah tu.
Dah sedap. Nak sedap lagi 15 lah, pergi 11,000 RPM tu. Kalau boleh buat 11,000 RPM, so aku akan try cari setting yang sesuai dengan berat badan aku supaya dapat maintain 11,000 RPM dan maintain speed 15 km sejam atas highway. Tak banyak beza pun, just nak tambah lagi 10 km sejam je. Dan lain-lain okey dah lah, dah tak ada masalah lah. Pasal tangki minyak ni mungkin kena tunggu lagi 5-6 bulan ke kan, sebab permintaan tinggi, banyak out of stock. So mungkin lah kita doa-doa akan ada supplier yang akan keluarkan tangki aftermarket, mungkin bersaiz 5.5 liter ke 6 liter ke, sangat-sangat dialu-alukan lah. Dan Kapcai ni dia lebih fleksibel lah kalau compare dengan kau nak ambil GSX-R tu kan. Dia super sport punya position. So bagi aku, kalau untuk touring untuk jalan jauh, better kau ambil GSX-R tu, tangki besar. Tapi macam aku tak ambil sebab aku dah ada big bike. Okay. Ini rider ni kau kena tahan sikit isi minyak tu je lah. Jadi fikir-fikir 2-3 kali kalau nak ambil rider ni untuk perjalanan jauh. Tapi kalau je tak kisah, berhenti-berhenti isi minyak selalu, isap rokok kan, sambil isi minyak rehat isap rokok, so tak ada hal lah ambil rider. Harga pun beza banyak dengan GSX-R. Kau dah jimat situ. Banyak benda sebenarnya kau jimat. Tayar pun lebih kecil. Terima kasih semua yang sudi tengok review aku selama ni. Okay, jaga rider korang elok-elok. So ada rezeki kita jumpa kat tengah jalan ke, hon-hon pin-pin. Okay, selamat melengkapkan ibadah puasa korang, dan selamat menyambut hari raya yang akan datang nanti. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.